Assalamualaikum. Um, Assalamualaikum. Terima kasih kepada yang hadir dalam live kali ini. Sebelum tu kita tunggu viewers masuk dan share dulu live ni kalau boleh. So untuk perkongsian hari ini saya nak berkongsikan tentang pembohongan yang kita katakan terhadap diri sendiri. Okey. Kita tunggu sekejap dalam seminit dua gitu. Siapa yang baru masuk tu boleh like, share semua, okey. Thank you for the like. Okey, kita mulakan terus perkongsian kita untuk tengah hari ini sebelum solat Jumaat. Okey, topik kita yang kita nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua adalah pembohongan yang kita katakan pada diri sendiri. So, apa pendapat tuan-tuan dan puan-puan semua tentang topik ini? Tentang pembohongan yang kita katakan pada diri sendiri. So, kalau dari perspektif saya, topik kali ini berkaitan dengan psikologi diri kita lah. So, apa yang kita katakan pada diri kita. So, maksud daripada tajuk ni adalah sebenarnya kata-kata yang kita katakan kepada diri kita sendiri untuk kita buat sesuatu pekerjaan lah. So, sebagai contoh saya ambil contoh kalau kita nak pergi berjoging kan, kita tahu badan kita ni overweight. So kita cakap pada diri kita sendiri, kita cakap nak pergi exercise pada petang ni. Semua orang pernah lalui kan, saya pun sama sebab saya pun ada masalah berat badan. So kita cakap dengan diri kita petang ni nak pergi exercise. So bila dah tiba waktu petang tu, selepas selesai kita buat pekerjaan harian kita, lepas sampai pukul 6 tu sepatutnya kita dah pergi, tapi kita cakap pada diri kita sendiri, esok kita boleh buat kan, lusa boleh buat tu. So sebenarnya itu salah satu pembohongan lah pada diri kita ni sebenarnya. Perkara tu adalah perkara negatif sebab boleh membawa kesan dan impak negatif lah pada diri kita. Itu salah satu contoh lah. Mungkin tuan-tuan dan perempuan ada pengalaman bohong diri sendiri, boleh kongsikan dekat laman share tu. Macam mana kita nak kenalkan orang macam mana ni nak buat lah. Macam mana tu? Soalan ni tak kurang jelas lah soalan ni. Macam mana kita nak kenalkan orang? Saya kurang faham komen tu. Okay. Dengan kata nama lain, pembohongan diri sendiri ni dengan kata nama ni sebenarnya self sabotage lah. Pada siapa yang pernah dengar perkataan tu, so dia orang tahulah apa maksud perkataan tu sendiri. Kita sabotage diri kita sendiri kerana ataupun atas sebab beberapa alasan lah. Okay. So itu pendahuluan tentang perkongsian kita. So yang poin-poin yang saya nak senaraikan ni ada 10. So poin yang pertama yang salah satu yang manusia selalu buat, termasuk diri saya sendiri, adalah contoh ayat dia, saya tiada bakat, kemahiran, masa dan duit. So saya pernah cakap lah ayat ni. Sebab apa? Sebab tengok orang yang lebih berbakat, macam contoh ada orang ni suka main bola, saya suka main bola.
So bila kita tengok orang main bola tu macam, oh power lah budak ni kan, nak jadi macam dia kan. So bila kita main, bila satu first game kita main, alih-alih kita tengok kita ni tak ada skill. Maknanya skill kita main bola tu ada, tapi tak tak sepower orang yang kita tengok tu lah. So dari situ keluarlah kata-kata dalam minda kita ni kan, yang kita ni sebenarnya tak bagus lah apa lah. Itu salah satu self sabotage ataupun pembohongan yang kita kata pada diri sendiri. Sebenarnya bakat ni, kalau dari segi kepercayaan saya, bakat ni perkara yang kita perlu asah dengan mengambil masa yang lama. Sebagai contoh, kalau orang ni, contoh kita ambil contoh sukan lah, sukan yang memerlukan aktiviti-aktiviti biasa kan, contoh main bola, senang cerita. Main bola ni memang kita tengok apa pemain-pemain player-player luar tengok, dah power kan. Tapi sebenarnya diorang ni dah di-train, dah dilatih sejak kecil lagi kan. So kita tak boleh lah cakap diorang ni sebenarnya berbakat. Diorang memang berbakat, tapi sebelum berbakat tu diwujudkan, diorang tahu bakat diorang main bola, diorang praktis dengan mengambil masa yang lama lah. So dari kecil diorang dah main, so confirm lah diorang dah besar, diorang power kan. So dari situ, uh, berbakat ni sebenarnya penting. Tapi kalau kita minat dengan satu-satu perkara tu, kalau boleh kita teruskan je lah. Kita laburkan masa kita dengan buat perkara yang kita minat tu. So bila kita dah laburkan, mungkin dari situ kita dapat lah kesan-kesan positif yang kita dapat daripada orang. Dapatlah pujian daripada orang yang kita ni semakin baik membuat suatu aktiviti tu kan. Okay. So untuk poin yang pertama tadi, semasa kita baca posting ni sebenarnya kita ada masa. Contoh tadi poin pertama adalah saya tiada bakat, kemahiran, masa dan duit kan. So semasa kita baca posting ni, maknanya kita dah ada masa. So masa adalah sumber utama untuk dapat mengasah bakat, membentuk kemahiran dan menghasilkan wang. Gunakanlah masa kamu sebaiknya. So dari poin pertama ni, kita sebenarnya boleh buat macam-macam perkara lah dengan guna masa ni. Kita boleh buat duit, boleh asah bakat kita, kemahiran kita. Dari situlah kita sebenarnya boleh improve diri kita ni. Okay. Untuk poin yang kedua, pembohongan yang selalu kita cakap pada diri sendiri adalah kita akan mulakan nanti. Contoh ayat dia, saya akan mulakan nantilah, paling cepat esok. Itu macam saya bagi contoh yang awal-awal tadi dah, yang kita nak pergi exercise kan. Sebenarnya kita tangguhkan masa, penangguhan masa tu. So itu salah satu yang apa orang panggil, ciri-ciri negatif lah, kesan negatif yang kita, kalau kita selalu amalkan benda tu, kita selalu tangguhkan perkara yang kita buat, dia macam jadi penyakit lah, penyakit untuk diri kita. Okay. So kita tengok dia punya hakikat dia. Esok hari itu bukanlah satu jaminan kamu akan dapat. Kesempatan belum tentu datang esok hari. Maka kamu cuma ada masa hari ini saja. So kalau boleh, apa yang kita bercita-cita nak buat, contoh nak start business kan, memanglah susah nak start business tu kan. Tapi kalau boleh, kalau kita ada niat nak apa orang panggil, nak mulakan business, terus buat hari ni. Maknanya kita terus tengok video-video kat YouTube, tutorial-tutorial kan, cara-cara langkah pertama kita nak buat apa. Kita kena uruskan wang ke, kita cari customer dengan buat marketing yang baik-baik kan. So kalau boleh kita jangan tangguhkan penangguhan masa kita. So itu untuk poin yang kedua, saya akan mulakan hari ini, paling cepat esok. Okay, poin yang ketiga yang kita selalu cakap ataupun pembohongan pada diri sendiri ni adalah ia terlalu susah untuk saya. So contoh macam diri saya ni, saya sebenarnya seorang programmer. So mula-mula saya ceburi bidang programming ni, bila saya tengok contoh tutorial-tutorial dekat YouTube kan,
tengok dia orang buat coding, dalam kepala otak dah set lah benda ni memang susah. So dari situ saya pernah buat penangguhan sampai seminggu lah nak belajar benda tu. Sebab mindset saya benda ni susah. So bila benda tu susah kita tak nak buat. Sebenarnya mindset macam tu kalau boleh kita buang daripada diri kita ni, okay, kita buang daripada diri kita. Kalau boleh bila kita dapat satu perkara yang baru kan, belajar benda baru memang susah. So apa kata kita set dalam kepala kita ni, bila kita nampak je benda susah, kita cakap dengan diri kita, oh benda ni aku baru belajar, so memang makan masa lah nak belajar. So apa kata kita ambil masa untuk belajar benda yang susah tu. Maknanya kita berekap dalam satu benda. Contoh kalau saya kan, dari pengalaman saya sendiri, saya belajar programming. Saya tak tahu start dari mana, so saya break up lah. Maknanya kita pecahkan satu untuk dari mana kita nak start. So bila kita dah habis belajar section ni, kita pergi section tu. Macam tu lah saya buat daripada pengalaman saya. Untuk apa tu orang panggil, elakkan mindset susah je tak nak buat. So kita kalau boleh buang lah mindset tu, okay? Mindset yang memberi kesan negatif pada diri kita. So itu adalah poin yang pertama yang selalu orang cakap, ia terlalu susah untuk saya. Okay. Untuk poin seterusnya, pembohongan yang selalu kita cakap kat diri kita adalah saya kesian dengan diri sendiri. So dekat sini hakikatnya kesian takkan mengubah apa-apa. Makin dikesiankan, makin membazir tenaga yang keluar. Hari ini terus mula bertindak dan ubah kehidupan. So dari poin ni memang agak berat sikit lah. Contoh kita tahu kita kesiankan diri kita. Contoh macam kita nak ubah kehidupan kita kan. Kita tengok kehidupan kita ni, kita ambil contoh dari segi keuangan. Kita kesian dengan diri kita ni mempunyai pendapatan yang rendah. Okay. Apa kata kita, okay, kita boleh kesiankan diri kita ni. Maknanya kita tengok aku punya gaji bulan ni agak sikit. So aku bercita-cita nak tambah pendapatan kita pada masa akan datang kan, gaji kita. So kalau boleh kita elakkanlah kesiankan. Kita boleh kesiankan diri kita ni. Kesiankan maknanya kita ambil dalam tempoh mungkin dalam masa 2-3 hari, cakap mungkin ambil masa kita down kan, macam kita punya pendapatan rendah daripada orang lain. So lepas 3 hari tu kita stop kesiankan, stop bersedih-sedih tentang diri kita. Kita terus cari perkara yang boleh mengubah pendapatan kita lah, menambah lagi nilai pendapatan kita. Contoh kalau kita tahu gaji kita rendah, apa kata kita try cari course online yang dapat naikkan skill-skill yang on demand. Contohnya saya ambil pengalaman saya je lah. Contohnya kalau programming ni memang sekarang ni memang trending. Orang nak belajar benda ni kan, sebab benda ni orang cari. Maknanya company-company luar sana memang cari programmer lah, untuk diorang handle website diorang ke, software diorang ke kan. So lepas kita dah kesiankan diri kita tu, kita try lah cari benda-benda yang boleh membantu menambah pendapatan kita. So tak bolehlah kita terus kesiankan diri kita sampai bila-bila lah. Kalau macam tu memang kita ditakut yang lama je lah. Memang takkan ada improvement di diri kita ni. Okay. So itu poin yang keempat. Okay. Pembohongan ni adalah saya kesian dengan diri sendiri. So untuk poin yang kelima, pembohongan yang selalu kita buat adalah saya dah selesa dengan apa yang saya ada. So benda ni sebenarnya ikut orang jugalah. Sebenarnya ada orang ni dia punya goal dia, contoh dia punya goal dia, aku nak gaji 5,000. So bila dia dah capai goal tu,
dia dah set dalam mindset dia, bila dia dah capai gaji 5,000 tu, dia dah tak kisah dah. Maknanya dia, maksud tak kisah ni, stay je lah. Dia dah tak ada nak usaha, nak improve diri dia, untuk asah bakat dia ataupun skill dia, untuk tambahkan lagi pendapatan bulanan dia. Maknanya bila 5,000 tu, itu je lah. So bila, sebagai contoh kan, dia dah kerja lompat-lompat, maknanya sebelum ni dia kerja company ni, tahun depan dia kerja company tu, maknanya dia tukar-tukar. So dia punya goal dia untuk tukar-tukar kerja tu, dia nak kerja dengan company yang sediakan gaji dengan nilai dia nak tu lah. Contoh 5,000 tadi kan. So bila dia dah dapat bekerja dengan company 5,000 tu, yang bagi dia gaji 5,000 tu, dia dah, bagi dia dah senang, dia dah okey, dia dah boleh fokus dekat benda lain. So dengan tu, dengan perkara tu, kadang-kadang point yang ni saya dah selesa dengan apa yang saya ada ni, ikut orang jugalah. Ikut orang juga. Kalau macam saya, um, saya maknanya kalau saya dah dapat apa yang saya dapat sekarang ni, saya akan usaha untuk tambah lagi pendapatan saya. Macam tu lah. Saya takkan pernah selesa dengan apa yang saya ada sekarang ni lah. Itu kalau saya lah. Okay. So point dia kat sini, kehidupan sebenarnya bermula di hujung comfort zone. Ya, comfort zone. Jika selamanya kita rasa selesa, sebenarnya kita tidak bernafas. Hidup adalah satu perjuangan. So kalau boleh, kalau kita nak rasa life ni, nak rasa kehidupan sebenar, bila kita, macam tadi gaji 5,000 tu, dia dah kat comfort zone ni kan. Apa kata kalau kita dah dekat comfort zone tu, kita dah selesa terlalu lama, macam 2 tahun, 3 tahun kan. Kadang-kadang ada orang ni dia akan bosan kan. Dia dah bosan dengan, maknanya bukan bosan, dia dah bosan dan selesa sangat. So kalau boleh dia nak try benda baru. So dari situlah kita panggil comfort zone, kita keluar daripada comfort zone kita. So dengan tu kita dapat rasalah nikmat hidup ni, atau kita dapat rasa perjuangan kita untuk capai satu-satu matlamat tu lah. Itu kalau boleh mindset yang kita perlu ubah juga. Kita dah selesa yang apa yang kita dah ni, kita ubah kepada mindset, um, apa orang panggil, walaupun kita dah ada apa dia sekarang, kita tak pernah selesa dengan kita apa dia. Maknanya bukan tamak lah, maksudnya kita try perkara baru untuk kita keluar daripada comfort zone kita. Sebab dari situ lah kita dapat kenali diri kita, apa kemampuan diri kita tu kan. So itu point yang kelima lah. Untuk point yang keenam pula, pembohongan yang kita cakap kepada diri kita ni adalah, kalau ada masa kita buat, kalau tak ada masa kita tak buat lah. So itu sebenarnya pembohongan yang selalu juga saya dengar daripada kawan-kawan saya, daripada diri saya sendiri. Maksudnya kalau kat sini, bukan masa yang kita perlu fikirkan, tetapi keputusan. Buat keputusan cepat dan jangan buang masa. So kalau boleh, kalau kita ada benda, ada perkara yang kita perlu uruskan kan. Contoh, kita ambil contoh mudah, kemas rumah. Okay. Sepatutnya time-time cuti, hari pagi tu boleh je kita kemas rumah, sapu-sapu halaman rumah, buang sampah ke apa. Tapi kita pagi tu kita ambil handphone dulu kan. Biasanya kita ambil handphone dulu, scroll-scroll TikTok, tengok video-video yang tak berfaedah, yang tak bagi efek yang baik pun pada diri kita ni. So dengan tu kita dah bertangguh-tangguh kerja. So kalau dari point kita ni, kalau ada masa saya buat, maknanya masa tu sebenarnya kita kena cari. Kita kena try cari masa tu. Bukan masa tu cari kita. Kita try cari masa tu untuk kita buat perkara yang kita perlu buat. Macam tadi kemas rumah kan. Tak boleh kita tunggu masa ada free, baru nak kemas rumah. Kadang-kadang tak boleh juga macam tu. So itu point, untuk point ke-6. Untuk point ke-7, pembohongan yang kita selalu cakap adalah, kalau saya buat hal itu nanti orang fikir saya bodoh. Ini memang point yang kena lah pada diri kita. Kita dapat relate dengan diri kita kan. Kalau saya buat hal itu, nanti orang fikir saya bodoh. Itu sebenarnya mungkin untuk
orang yang baru ceburi bidang pekerjaan macam saya, uh, akan selalu ada orang panggil self doubt lah. Maknanya kita ragu-ragu dengan diri kita sendiri. So maknanya bila kita dapat, contoh kita kena marah dengan um, senior kita kan. Contoh tengah buat kerja, lepas tu tiba-tiba senior kita cakap apa kerja yang kita buat tu ada bahagian yang salah, tapi time tu pula kita dapat senior yang garang. So dia keluarkan lah dengan kata-kata yang kata-kata yang kurang enak. So dari situ kita akan ada self doubt. Maknanya kita betul ke apa yang kita buat ni. Nanti orang, kalau kita teruskan apa yang kita buat ni, apa yang kita minat, nanti orang fikir kita bodoh. Maknanya benda tu elok ke? Okay? Sebenarnya tak elok lah untuk diri kita ni. Kita baca point dia, hakikat pendapat orang tak menentukan pun pendapatan kamu. Kamu yang kena bayar bil setiap bulan. Betul lah ayat dia tu. Maknanya apa pendapat orang tentang diri kita ni sebenarnya tak ada bagi effect pun kat kita. Bukan dia bayar pun bil kita kan. Maknanya kalau biar je lah apa orang nak cakap tu. Contoh kalau kawan-kawan rapat kita ada cakap-cakap buruk belakang kita ke apa kan, maknanya kita biar je apa yang dia orang cakap tu. Just ambil apa yang dia orang cakap tu, jadikan sebagai pembakar semangat lah untuk diri kita. Sebab bukannya dia orang tahu pun pasal kehidupan kita dari segi dalam kan. So itu point dia lah yang kita cakap pada diri kita. So untuk point seterusnya, point ke-8 adalah uh, 10 pembohongan yang kita cakap pada diri kita. Yang seterusnya adalah saya ni tiada bakat, jadi susah nak berjaya. So, ini point ni lebih kurang dengan point yang kedua tadi, pertama tadi. um, Berkenaan bakat, bukan bakat lah, maknanya apa yang dia buat semua tak jadi. Maknanya dia start business tak jadi, tak berjaya. Dia cuba sambung belajar, maknanya dari SPM dia nak sambung diploma tapi dia drop out. Maknanya dia berhenti pelajaran dia. Maknanya banyak lah benda yang bila dia buat tu fail lah, orang kata fail, maknanya tak jadi. um, Sebenarnya benda tu kalau boleh kita, yelah, berkenaan mindset jugalah. Mindset kita memang perit lah apa yang kita buat, macam business, belajar semua tak jadi kan. Belajar drop out, business tak jadi kan. Kalau boleh, kalau dari pendapat saya, kalau kita gagal tu, maknanya bila kita gagal tu kita belajar something. Kita bukan gagal gitu-gitu je. Okay, maknanya apabila kita, contoh kita gagal business kita buat kan, maknanya kalau kita give up, okay, dia macam tu je lah, terhapus kita punya pengalaman business tu. Tapi kalau kita tukar mindset kita, maknanya bila kita start business, kita fail, kita rugi business tu, kita kita try ubah mindset kita. Maknanya kita akan start business baru tapi tak bermula dengan dari bawah. Maknanya dapat kita mulakan company baru tu dengan gunakan pengalaman kita yang kita fail tu untuk tak ulangi apa yang kita buat dekat business kita yang lama tu lah. So maknanya kita, walaupun kita fail tak bermakna fail tu gagal. Tapi sebenarnya fail tu adalah benda yang mengajar kita untuk improvekan untuk sesuatu benda yang kita buat. Contoh macam business tadi lah. Contoh dia business curry pub dia tak laku. So apa, tak laku dan rugi. So lingkup lah business dia lingkup. Tapi dari situ mungkin dia nak start business baru. Contoh dia tadi jual donat, dia nak start jual, tadi dia jual curry pub, ni dia start nak jual baju kan, baju bundle. Dari situ mungkin dia dapat belajar. Daripada kegagalan dia jual curry pub tu, mungkin dia dapat belajar something lah, at least something yang dia dapat belajar. So dari situ dapatlah dia, dapatlah perkara yang, pengajaran yang dia dapat walaupun dia fail. So tak ada istilah tak ada bakat, susah nak berjaya. Kita boleh berjaya, semua orang boleh berjaya kalau kita ada usaha dan sudi melaburkan masa kita yang banyak untuk training ataupun um, belajar benda perkara yang kita nak ceburi itulah. Okay.
So untuk poin yang ke-9, pembohongan yang kita selalu cakap adalah saya tak tahu nak mula dari mana dan apa perlu saya buat. Ini semua poin dia semua lebih kurang je. Okay, saya tak tahu nak mula dari mana dan tak tahu nak apa yang kita nak buat. So hakikatnya mulakan, kalau dari poin ni saya baca, mulakan dengan membentang tikar sejadah dan solatlah. Berdoa pada Allah dan minta ditunjukkan jalan. Kemudian bila sudah tenang, ambil sehelai kertas dan senaraikan 10 perkara yang kita nak buat. Kalau tak jumpa juga, berjumpalah dengan guru atau orang yang pernah berpengalaman dalam bidang tersebut. So daripada ayat tadi tu sebenarnya macam saya cakap tadi, kalau kita tak tahu nak start dari mana, contoh okay, kita ambil contoh yang simple lah, nak main bola kan. Untuk main bola, kita nak ajar anak kita main bola, tapi kita tak tahu nak start dari mana. Maknanya apa yang dia perlu belajar untuk dia mulakan career dia, untuk mulakan career dia bermain bola dari kecil. So sebagai ayah, mungkin perkara yang dia perlu buat adalah berjumpa dengan orang-orang yang berpengalaman. Contoh coach bola sepak. Tak payah berjumpa coach yang ni lah, yang tinggi-tinggi, maknanya jumpa coach yang pernah latih budak-budak sekolah training. Mungkin boleh, parents tu boleh jumpa dengan diorang dan bincang lah macam mana nak train anak diorang ni supaya pandai main bola. Maknanya kita break up lah satu-satu 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 tugasan tu, satu-satu task tu. Contoh untuk hari ni, anak dia berlatih untuk gelecek bola kan, untuk gelecek bola. Untuk hari kedua, training untuk fitness. Maknanya dia tak main bola pun, dia just training macam jogging ke, motor fitness lah. So dia tak tahu mula dari mana ni sebenarnya satu penipuan yang besar kita buat kepada diri kita lah. Sebab sebenarnya semua orang ada titik permulaan dia, cuma kita nak tahu je titik permulaan tu dan apa langkah seterusnya selepas titik permulaan dia nak buat tu. Tu Kita kena carilah poin-poin dia. Okay. Untuk poin yang terakhir adalah saya dah terlalu tua untuk itu. So maknanya poin yang ke-10 ni, sebagai programmer, saya selalu nampak komen-komen macam ni time saya belajar coding kat YouTube, kat Udemy ke apa kan. Memang saya nampak, macam saya umur 23, saya pun baru belajar coding. Tapi bila saya lepas saya tengok video tutorial coding tu, saya scroll bahagian bawah komen. Bila saya dah scroll, kadang-kadang kita akan nampak komen-komen yang macam, boleh ke saya belajar coding walaupun umur saya dah masuk 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Maknanya umur yang orang panggil dah lanjut sikit lah untuk memulakan nak belajar benda-benda baru kan. So sebenarnya benda tu, umur ni sebenarnya just a number je, cuma nombor je. Action kita tu yang penting sebenarnya. Tak kisahlah kita tua ke muda ke, kalau orang tu tak nak start sekarang, memang tak ada progress lah kalau dia nak buat perkara-perkara baru kan. So tak ada alasan lah umur ni sebenarnya bukan alasan untuk kita tak cuba benda baru, untuk explore benda baru. Sebenarnya tua ni sebenarnya mungkin dari segi fizikal kita apa orang panggil, kita lemah, tapi sebenarnya kita boleh buat lah. Saya tak tahu nak uraikan macam mana sebab point ni saya belum tua lagi. Mungkin orang yang berpengalaman boleh komen, mungkin pernah alami situasi ni, dah tua tapi tak dapat nak lakukan aktiviti yang dia minat sebab faktor umur. Okey, itu adalah okey, dah habis dah poin yang saya nak kongsikan tu. Okey, 10 pembohongan yang kita kata pada diri sendiri.
Siring tu Ibrahim. Waalaikumsalam. Muhammad Mifdal. Waalaikumsalam. Sorry saya terlepas komen-komen. Okay, so saya ulang balik poin-poin yang saya kongsikan tadi, yang biasa kita cakap pada diri kita. So poin yang pertama adalah saya tiada bakat, kemahiran, masa dan duit. Itu poin yang kalau boleh kita just ubah. Maknanya pembohongan ni semua yang saya cakap tadi tu, kita kena ubah cara kita berfikir lah, mindset kita. Itu je lah dari segi pendapat saya. Nak settlekan masalah pembohongan pada diri kita sendiri ni, kita just ubah mindset je. Macam contoh, kita cakap pada diri kita benda ni susah, tak nak buat. Kita ubah mindset kita. Kita cakap, oh benda ni susah, aku nak belajar. Maknanya dari situ kita dah ubah dah mindset kita untuk buat perkara baru lah. Okay, itu saja daripada saya. Terima kasih kerana hadir ke sesi perkongsian saya ni. Saya harap kata-kata saya tak melukakan hati siapa-siapa. So terima kasih kerana dengar perkongsian saya. Saya nak habiskan perkongsian ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi dengar perkongsian saya. Assalamualaikum.